Hutan simpan Kelantan wajarkah diratah seperti harta pusaka? Aktivis Save Kelantan, Hishamuddin yang lebih dikenali sebagai Syamghas, menyelar sikap pemimpin kerajaan Kelantan yang cuba menyembunyikan hakikat bahawa negeri tersebut sudah banyak kehilangan hutan simpannya. Dalam satu hantaran di Facebook, beliau menulis mereka berbangga dengan tanah rizab Melayu, tanah lot banyak di Kelantan. Tetapi tanah rizab, tanah hutan beratus kali ganda tergadai 3 kali luas Singapura kepada tauqi mereka diamkan supaya rakyat tidak tahu. Untuk membuktikan dakwaannya, Syamghas berkongsi imej satelit yang dapat membandingkan hutan simpan kekal HSK Sungai Durian, Kuala Krai tahun 1997 dan tahun 2020. Cuba anda semua buat perbandingan saiz hutan semula jadi yang kini bertukar menjadi ladang hutan sawit, getah, durian milik tauqi-tauqi hingga rapat ke sempadan negeri Terengganu, katanya. Menurut Syamghas, di atas kertas pemimpin kerajaan Kelantan katakan ini sebagai hutan simpan kekal, malah mengaku Kelantan negeri ketiga paling banyak hutan. Mereka ratah atau bagi tanah ini macam tanah negeri ini harta pusaka tok nenek mereka punya. Untuk bagi nampak istilah hutan simpan kekal itu luas dan banyak, mereka masukkan pokok getah, sawit, durian dan spesies hutan yang bernilai komersial lain sebagai hutan. Sebab itu mereka letak nama ladang hutan masih berada dalam zon hutan simpan kekal walaupun sudah menjadi ladang komersial dakwanya. Syamghas mendedahkan mekanisme yang digunakan untuk menjarah hasil hutan simpan Kelantan menerusi pembalakan sebelum menukarnya sebagai kawasan ladang hutan. Paling malang mereka luluskan lesen membalak dulu. Lepas habis kayu balak, mereka luluskan sebagai kawasan ladang hutan untuk tebang habis pokok-pokok secara suci kawah. Lepas licin ambil balak dan kayu, mereka jual pula tanah itu untuk buat ladang hutan dengan harga RM2,000 hingga RM4,000 seekar. Dengan pajakan selama 66 tahun, boleh tambah lagi 33 tahun tegasnya. Namun apa yang berlaku seterusnya, tanah tersebut telah beralih pemilikannya bukan lagi kerajaan Kelantan. Apabila pemilikan tanah bukan lagi di bawah kuasa negeri tetapi milik syarikat dan individu, anda ingat mudah untuk ambil kembali. Apa akan jadi seterusnya? Soal beliau. Beliau mendakwa tanah di bumi Kelantan habis sehingga ke sempadan Terengganu. Natijahnya, rakyat Kelantan menerima air keruh yang tercemar akibat pembalakan. Tanah dan bumi Kelantan akan terus dijarah habis oleh kapitalis dan orang politik. Di hutan simpan Kelantan, Sungai Durian, belah Kelantan sudah nak habis rapat ke Terengganu. Sebab itulah air Sungai Pil, Sungai Pertang dan sungai-sungai sekitar Jari Keruh Pekat hingga ke Kelantan. Sebab aktiviti penerokaan tanah berterusan hingga sekarang, kata Syamghas. Keadaan ini beliau membangkitkan bahawa keinginan rakyat untuk memiliki sekeping tanah amat sukar di negeri berkenaan berbanding dengan syarikat besar. Rakyat nak sekeping tanah untuk buat tapak rumah kecil pun susah. Mereka pula bermewah-mewah miliki tanah Kelantan berpuluh ribu ekar sesyarikat tempelaknya. Syamghas menyeru agar rakyat Kelantan melakukan sesuatu untuk menyelamatkan negeri mereka. Untuk rekod, usaha Save Kelantan dipelopori oleh Ketua Amanah Kota Baru, Datuk Husam Musa. Sebelum ini Husam berkata bumi Kelantan sangat kaya. Ia berikutan penemuan biji besi dalam hutan simpan kekal Ulu Galas, Gua Musang. Kerajaan Kelantan sudah berura-ura untuk melaksanakan perlombongan besar-besaran biji besi di negeri berkenaan. Sekarang anda sudah tahu kenapa masalah air pili di Kelantan yang keruh tidak juga selesai. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.